warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa darjat di sisi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tetamu Allah yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Ta'ala kerana beri keizinan dan kesempatan pada kita pada malam ni untuk sama-sama kita berada di rumah Allah ini, untuk sama-sama kita bermuzakarah, kita berkongsi ilmu, kita mengingat di antara satu sama lain. Jadi untuk makluman tuan-tuan sekalian, malam ni sebenarnya bukan jadual saya. Bukan jadual saya malam ni. Saya malam ni pemain simpanan sahaja. Dan saya sepatutnya malam ni ada kuliah di Malawati. Last minute dia kata, "Ustaz, tak boleh kuliah malam ni. Saya pergi London malam ni." Lepas ke London pula dah. Okeylah. Sahabat saya Fendi beritahu, kata, "Ustaz free tak malam ni?" kata. Kalau free, dan lah. Alhamdulillah, sempatlah daripada Rawang tadi. Dia beritahu saya pun dah lewat dah 7.10 daripada Rawang ni. Boleh tahan jugalah. 7.10 daripada Rawang ni sempat sampai sini. Elok sampai sini, tengok meja dah ke depan dah, tarik ke belakang pula. Alamak, kata. Silap surau dah hari ni. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah perancangan Allah Ta'ala, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan kita merancang, Allah merancang, dan sebenarnya perancangan Allah lah yang tepat. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi insya-Allah pada malam ni saya berkongsi dengan tuan-tuan sepotong hadis kudusi. Yang hadis kudusi ni seingat saya Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man biasa baca hadis kudusi ni, surau ni, sebelum surau ni dikunci pada satu tahun-tahun yang lalu lah. Bukan tahun lalu, 10 tahun yang lepas, tak silap saya. Jadi seingat saya Tuan Ibrahim Tuan Man baca hadis ni pun tak habis. Jadi pada malam ni saya sambung salah satu daripada hadis tersebut, iaitulah hadis kudusi yang diriwayatkan daripada Al-Hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaqulullahu Ta'ala, ya bani Adam, al-malu mali wa anta abdi, fama laka min mali illa ma akalta fa abnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa aqaita fa ana wa anta salasatul aqsam fa wahidun li wa wahidun lak wa wahidun baini wa bainaka fa ammal ladzi li furuhuka wa ammal ladzi laka fa amaluka wa ammal ladzi baini wa bainaka faminka du'a'u wa minni al-ijabah atau kama qala. Baik, dalam hadis kursi ini Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, harta itu adalah hartaku dan engkau adalah hambaku.
tidak ada bagimu hartaku kecuali apa yang telah engkau makan, maka harta itu habis begitu saja. Pakaian yang engkau pakai, engkau jadikan ia bala di atas dirimu, dan harta engkau yang sedekahkan, ia akan jadikan ianya kekal. Baik, di antara perkara yang menjadi intipati hadis yang kita baca ni, Allah Ta'ala ingatkan tentang bagaimana harta. Dan harta yang kita miliki, hartaku kata Allah. Harta ni sama ada harta dalam bentuk wang ringgit, harta dalam bentuk tanah, rumah, kenderaan, itu semua adalah milik Allah. Dan semuanya datangnya daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala bagi harta kepada manusia ni, ada kalanya Allah Ta'ala bagi banyak, ada kalanya Allah Ta'ala bagi sikit. Dan Allah Ta'ala bagi banyak ni untuk apa? Untuk nak uji juga. Allah bagi sikit pun nak uji juga harta tersebut. Dan sebab apa? Allah Ta'ala sebut harta tu aku punya, kamu ni hamba-Ku. Kalau dapat sikit tak boleh komplain dengan Allah, tak boleh bantah dengan Allah. Pasal apa dapat sikit? Contoh, harta kita yang paling berharga ni tuan-tuan, apa dia? Anak. Orang akan tanya kan, Ji duduk mana? Duduk mana? Ampang. Mana Ampang? Taman Kosas. Dia tak tanya Taman Kosas duduk rumah semidi ke banglo. Dia takkan tanya. Dia tanya yang kedua, apa dia? Dia kata, anak dah berapa dah? Makna ada anak tu dalam bentuk harta kita, bernilai. Segak ke tak segak, anak kita kan? Jadi makna dia itu dalam bentuk harta yang aku punya. Anak tu pun aku punya. Kamu tu hamba-Ku. Sifat hamba ni dia tak boleh bantah. Hamba nama dia tak boleh bantah. Dia taat. Nabi SAW tunjukkan bagaimana apa yang Allah Ta'ala perintah, Nabi tak pernah bantah. Bukan Nabi SAW saja, bahkan para Nabi alaihimussalatu tak pernah bantah apa yang Allah Ta'ala perintah. Sebagai contoh, daripada 124,000 orang Nabi, 313 orang Nabi serta Rasul, dan 25 orang Nabi yang wajib kita ketahui, bermula daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita ketahui 5 orang Nabi yang digelar Ulul Azmi. Seorang Nabi dipanggil penghulu segala Nabi ataupun dipanggil Mustafa Mukhtar. Daripada Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam ini tuan-tuan, kita ambillah seorang Nabi. Bagaimana nak tunjukkan sifat Nabi ini dia hamba, dia taat. Sebagai contoh, ambillah cerita Nabi Nuh alaihissalam yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Dan Nabi Nuh alaihissalam kita tahu berdakwah 950 tahun. Kurang 50 tahun. Itu tempoh dia berdakwah. Umur Nabi Nuh berapa? Wallahu alam. Dan kemuncak Nabi Nuh berdakwah, Nabi Nuh tak boleh tahan dah berdakwah. 950 tahun berdakwah, orang tak mau dengar dakwah Nabi Nuh. Sehingga disebut dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Nuh, Allah Ta'ala berfirman, Rabbi inni da'autu qawmi lailan wa nahara. Aku berdakwah pada kaum aku ni, ya Allah, siang malam, ya Allah. Falam yazidum du'ai illa firara. Mereka tak mau dengar dakwah aku, ya Allah. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu fi asabi'ahum fi adhanihim. Mereka ni sampai ke tahap dah tak mau dengar dakwah. Mereka buat apa? Ambil jari-jari mereka, tutup telinga pula. Tuan-tuan, Nabi Nuh berdakwah, Nabi Nuh berceramah, orang ambil jari ni tutup telinga. Saya kalau ceramah depan ni tuan-tuan, tuan-tuan tutup telinga belakang, memang saya ambil air mineral ni biar balik ke tuan-tuan. Makna di tahap kesabaran kita itulah. Nabi Nuh sampai tahap tu orang tutup telinga. Tak cukup dengan tutup telinga, dia buat apa lagi? Wastaghsaw siyabahum. Mereka ni ambil kain mereka, selubung kepala mereka.
Nabi Nuh berdakwah, orang tutup telinga satu. Dah tutup telinga pula, ambil kain ni, angkat kain macam jubah Syekh pakai ni, jubah yang kita pakai ni, angkat jubah ni selubung kepala. Seluar spenda dah lah tak pakai. Tuan, ambil nampak kontol-kontol dia. Nak cerita ke tuan-tuan, nak gambarkan Nabi Nuh ni berdakwah sampai ke tahap orang tunjuk kemaluan dia. Tu cerita dia, wastasau siyabahum tu, mereka angkat jubah mereka ataupun mereka kain mereka selubung kepala tu, makna dia Nabi Nuh berdakwah orang tunjuk kemaluan. Tuan-tuan biasa tengok ustaz-ustaz berdakwah, orang tak suka dekat ustaz tu, angkat kain dia tunjuk kemaluan. Biasa tengok tak? Tak biasa tuan. Umat Nabi Muhammad tak jumpa macam tu. Zaman Nabi Nuh dahsyat dia sampai tunjuk tu. Saya pengalaman berdakwah ni, tak pernah berceramah ni, tak biasa lagi lah orang tunjukkan kemaluan. Yang ramai tunjuk ni. Tu ramai. Kan? Duduk belakang. Kita baru ceramah 15 minit, baru ceramah 45 minit tunjuk dah. Ceramah tu bukan ceramah kecil, ceramah besar, ceramah Maulid Nabi. Kan? Dia kata panggil kita ceramah Maulid Nabi. Saya dalam kepala saya ceramah Maulid Nabi ni selalu dia paling kejap lah 1 jam suku. Saya pergi ceramah. Kita pun cepat-cepat pergi. Oh, masa tu pula okey. Dia ada nasyid dulu pula, Zahara Dinul Muayyan. Nasyid dulu 2 lagu. Lepas tu pula orang perempuan nak nasyid juga. Nasyid juga. Sallallahu tentulah. Nasyid lagi pergi. Dengan ini dipersilakan. Ingat kau nak mula ceramah dah. Untuk adik sekian-sekian untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran. Baca Quran pula. Ni lepas maghrib ni. Dah baca Quran, okey, kita menyebut pengurusi masjid untuk buat ucapan alu-aluan. Ucapan aluan pengurusi masjid pula. Lepas tu, lepas ni aku dah ceramah ni. Dengan ini dipersilakan pula pengurusi sambutan Maulid Nabi. Dah pengurusi sambutan pun nak cakap juga. Last kali mula ceramah pukul berapa? 8.25. 8.25 mula ceramah. Isyak masa tu masuk 8.30. Kan? Mula ceramah. Baru ceramah pukul 9 duduk belakang. Saya ceramah lagi. 9 suku tunjuk 2 kali. Tadi sekali. Kan? Saya tak berhenti lagi. 9.30 tunjuk 3 kali ni. Sampai saya kata, tuan-tuan, malam ni saya dimaklumkan kita ceramah malam ni sampai pukul 10.30. Tuan-tuan kalau rasa nak sembahyang cepat, tuan-tuan balik rumah lu. Tuan-tuan pilih makan rasa lapar, pergi balik makan dulu. Kawan yang tunjuk isyarat tu belah terus tuan. Sebab dia tak faham, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Oh, tak ada ayat tu tuan. Kan? Makna dia datang masjid tu tujuan untuk apa? Untuk semayang berjemaah saja. Bukan untuk nak mengimarahkan rumah Allah, bukan untuk nak mengimarahkan ni, memakmurkan rumah Allah, tak. Dia datang tujuan untuk semayang. Sebab itulah banyak tempat, saya ingat guru saya dulu pesan sungguh-sungguh, kita ni nak buat apa benda pun dia kata kalau masuk masjid tu letakkanlah kita masuk masjid ni kerana untuk nak mengimarahkan rumah Allah. Jangan letakkan kita pergi masjid ni kerana solat berjemaah. Bila letak solat berjemaah, kita dapat berjemaah, lepas jemaah balik. Itu yang walaupun dah duduk Taman Qasas ni 10 tahun dah. 10 tahun duduk Taman Qasas, tak kenal orang sebelah. Kenal tak haji yang duduk tu? Tak kenal. Haji tu yang selalu kalau dia ceramah tu duduk dekat tiang ya. Tak kenal. Tak kenal tu. Sebab apa? Diletakkan kerana nak berjemaah saja. Baik. Tak apa, nak ceritakan tu kebagi. Nabi Nuh alaihissalam kemuncak berdakwah dia sampai tahun tu. Akhirnya Nabi Nuh tak boleh tahan. Nabi Nuh buat apa? Nabi Nuh berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini nak cerita sifat hamba ni. Kan? Nabi Nuh berdoa kepada Allah yang Nabi Nuh tak boleh tahan dah kemuncak daripada dakwah itu. Apa doa Nabi Nuh? Kan? Wa qala Nuh, disebut dalam surah Nuh tu. Kan? Rabbi nazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kamu hidup, kau hancurkanlah sehancur-hancurnya di atas muka bumi ini ya Allah. Orang kafir yang tak mau dengar dakwah aku ni Allah. Dan wala yalidu, dia kata. Kan?
Kan Allah tak ada ni apa ni, Nabi Nuh minta kepada Allah kan, inna wala yalidu, dan jangan kamu lahirkan seorang pun di kalangan keturunan Nuh ini ya Allah, illa fajiran kafara. Kalau kamu lahirkan ya Allah, dia ni akan menjadi orang yang kufur belaka ya Allah. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan Nuh, kamu buat bahtera atas bukit. Nabi Nuh berdoa tu, Allah Ta'ala perintah Nuh, kamu dah minta supaya hancurkan orang yang tak mau beriman dengan aku ni. Allah Ta'ala terima doa Nabi Nuh ni. Nabi Nuh ni Allah Ta'ala perintah Nuh, kamu buat bahtera, kamu buat kapal atas bukit. Nabi Nuh tak bantah kan? Nabi Nuh tak bantah. Nabi Nuh Allah Ta'ala perintah suruh buat kapal, Nabi Nuh buat kapal. Buat kapal pula atas bukit. Tuan-tuan, dalam keadaan kilang papan pun tak ada zaman tu. Dalam zaman dulu dipanggil apa? Kilang somel. Somel kan? Lama tak dengar perkataan somel kan? Kan? Tak ada somel ni tau. Kilang apa? Kilang papan tak ada zaman tu. Kan? Nabi Nuh ni pula dalam riwayat menyebut dia ni tukang rumah, bukan tukang buat kapal, buat bahtera. Jadi yang menyebabkan pada ketika itulah Nabi Nuh alaihi salam ikut perintah Allah. Nabi Nuh buat kapal. Nabi Nuh tak bantah, ya Allah, pasal apalah suruh aku buat kapal atas bukit ni. Nabi Nuh tak bantah. Bahkan Nabi Nuh kata pula, Allah Ta'ala kata pula dalam surah Nuh tu, dalam surah Hud ayat 35 sampai 34 sampai 45 tu ada dicerita dalam surah Hud. Kan? Wahai Nuh, kamu jaga, kaum kamu akan cerca kamu. Betul kan? Nabi Nuh buat kapal atas bukit, habis kaum dia cerca dia. Allah Ta'ala perintah Nabi Nuh buat kapal, Nabi Nuh taat, tapi yang menjadi masalah dia kaum ni cerca ni. Kan? Kaum dia kata apa? Wahai Nuh, kau ni dah gila kau Nuh. Yang kau buat kapal atas bukit ni apa? Pek dah kau dah pek. Kalau kau nak buat kapal, kau buatlah tepi pantai. Dekat pantai Merdeka ke, dekat pantai Pedek Sen ke. Yang kau pi buat kapal atas bukit ni apa? Pek dah kau dah pek. Rupa dia ada juga orang ni 9 yang hidup zaman tu, tuan-tuan. Tak apalah, lantak kau lah, kau nak hina aku, hinalah. Jadi sehinggalah Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Nuh AS. Nabi Nuh pun buat kebatang, kutung. Allah Ta'ala perintah Nuh, okey, sekarang aku nak supaya kamu naik dalam kapal dan bawa bersama-sama kamu dengan orang-orang yang beriman di kalangan yang ikut agama kamu. Saya baca dalam 2 kitab tafsir, tuan-tuan. Dan yang pertama tafsir Ar-Razi, disebut bagaimana yang naik kapal Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun tu ada 12 orang. Hamastash apa ni, Itnin Ashar Nafar dia kata. Ada 12 orang ya, tuan-tuan. 950 tahun berdakwah, 12 orang yang ikut. Riwayat yang kedua saya baca dalam kitab Fi Zilalil Quran, Said Qutb menyebut yang naik kapal Nabi Nuh ada 80. 40 manusia, 40 binatang. Manusia ni 40 orang ya yang beriman dengan Nabi Nuh. Binatang ada 40 ekor. Kan? Ikan lumba-lumba ada, siamang ada dalam tu, anaconda pun ada dalam tu. Kan? Beruang panda pun ada dalam tu. Kan? Nak ceritakan bagaimana Allah Ta'ala perintahkan pada ketika itu pada langit supaya turunkan hujan selebat-lebatnya. Allah Ta'ala perintahkan supaya bumi jangan sedut air hujan ni. Kan? Jadi pada ketika itulah bagaimana hujan turun selebat-lebat. Akhirnya apa jadi kepada kaum Nuh? Allah Ta'ala datangkan banjir yang besar. Bila datang banjir yang besar, pada ketika itulah bahtera Nabi Nuh pun yang ada di atas bukit tersebut berjalan perlahan demi perlahan. Dan habis kaum dia yang tak mau nak ikut Nabi Nuh ni, yang tak mau nak naik kapal Nabi Nuh, yang buat dajjal kepada kapal Nabi Nuh ni, apa jadi pada kaum dia pada ketika itu, tuan-tuan? Habis Allah Ta'ala hancurkan. Bagaimana makbulnya doa Nabi Nuh ni. Dan Nabi Nuh tengah kapal bergerak itu, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim dan surah Hud tu, Nabi Nuh panggil anak dia.
Ni kata harta yang berharga tuan. Nabi Nuh tengok anak dia sedang berenang dalam air itu. Nabi Nuh kata apa? Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, irkab ma'ana, marilah naik kapal abah ini, wala takum minal kafirin. Jangan kamu ikut orang kafir ni. Kan? Anak dia kata apa? Qala sawai, berkatalah anak Nabi Nuh, wahai ayah, saya tidak akan naik kapal ayah. Ya'simuni lil ma'i, saya akan berenang dalam lautan ini. Ya'simuni alal jabal, dan saya akan naik atas bukit yang paling tinggi sekali. Ya'simuni min ma'i, saya akan selamat daripada air yang besar ini, banjir yang besar ini. Kamu tak akan selamat. Akhirnya Nabi Nuh AS tengok bagaimana anak dia ditenggelamkan oleh banjir yang besar. Makna Nabi Nuh ni tak bantah. Sebab apa? Ada sebab tuan-tuan. Pasal apa Allah Ta'ala suruh buat kapal atas bukit ni? Allah nak datangkan musibah ni. Sebab itulah Nabi tak bantah. Nabi tahu apa hikmah yang Allah Ta'ala nak bagi. Jadi akhirnya Nabi Nuh pun berlayarlah dengan orang beriman dengan dia, kan? Sehinggalah satu tempat Allah Ta'ala perintahkan, wa yassama'uk, wahai langit, ikni'il ma'i, berhenti air hujan. Kan? Langit pun berhenti air hujan. Kan? Wa yal ard, wahai bumi, ikni'il ma'i, sedut air hujan. Wa qudiyal amr, langit dan bumi pun tunduk perintah Allah. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala berfirman, wastawad alal judi. Maka bahtera Nabi Nuh pun bila air hujan, bumi ni sedut air hujan ini, dan Nabi Nuh pun bahtera yang berlayar tadi akhirnya terdampar. Wastawad alal judi, terdampar di atas satu bukit yang nama dia Bukit Judi. Wastawad alal judi, makna dia terdampar di atas Bukit Judi. Tuan, Bukit Judi tahu? Bukit Judi di mana? Di mana? Genting Highland. Itu bukit orang main judi. Kan? Bukit judi di mana di Turki tu, Arak-rak nama dia. Itu Bukit Judi. Tak apa, nak ceritakan bagaimana tuan-tuan, itu makna dia hamba. Sifat hamba ni tak boleh bantah. Kan? Harta tu hartaku, kata Allah. Engkau tu hambaku. Kalau aku nak bagi, terpulang kepada aku. Kalau aku nak tarik balik, terpulang kepada aku. Hak aku. Kan? Harta, duit, ringgit, semua milik Allah. Kan? Dan benda ni benda yang menarik. Duit contoh dia menarik. Dulu saya ingat dulu kuliah selalu saya boleh sebut bagaimana akhir zaman ni manusia ni malu, al-malu, harta ni yakhfidul rajulun mi'atud dinar fayuzalli sakhitan. Seorang lelaki bab duit ringgit ni atau harta ni menjadi rebutan. Seorang lelaki bagi dekat dia mi'atud dinar, 100 dinar, fayuzallu sakhitan. Marah. Pasal apa? Bagi aku 100 tak cukup. 100 dinar ni tuan-tuan, kalau tanya Dr. Zaharuddin, kan, yang pakar muamalah Islam tu, 100 dinar ni, 1 dinar nilai dia, kalau dinar ni wang emas, 600 ke 800 ringgit. Kalau 100 dinar berapa tuan? Kalikanlah 600 ringgit, tak 60 ribu. Seorang lelaki bagi dekat dia mi'atud dinar, bagi 100 dinar, fayuzalli sakhitan, marah. Pasal apa? Bagi 1 dinar tak cukup, nak lebih. Dia jadi penceramah. Lepas-lepas ceramah orang bagi envelope, balik-balik, Allah 100 tak berbaloi aku ceramah. Ni dia katakan itu contoh penceramah lah. Kan? Tak cukup, nak lebih lagi. Kan? Bimbang juga kan, dia jadi fitnah juga benda ni. Kan? Saya syukurlah sahabat saya hantar satu WhatsApp. Dan bagus jugalah untuk entar renung-renung, fikir-fikirkan. Ini bukan hadis Nabi, dia kata. Ini bukan ayat-ayat suci Al-Quran, ini bukan kata-kata ulama, ini kata-kata ahli fikir. Dan sahabat saya Ustaz Datuk Samsuri Haji Ahmad duduk di Bertam, Pulau Pinang. Dia tulis falsafah duit. Berhati-hati Syekh, falsafah duit. Tak, saya bisa cerita sini ke? Saya rasa tak cerita lagi ni. Belum kan? Falsafah duit dia kata. Bab reta ni lah hari ni kalau kita tengok.
Apa dia kata? Duit tak boleh bawa mati. Tapi kadang-kadang tak ada duit boleh menyebabkan rasa macam nak mati. Kan? Duit memang tak boleh bawa mati. Tapi cuba tak ada duit, rasa macam nak mati. Apa lagi? Duit dia kata tak boleh beli kesihatan. Tapi kadang-kadang tak ada duit, payah kita ni nak jadi orang yang sihat. Ada penyakit, macam-macam penyakit. Pergi hospital Ampang, minta maaf cik, katil penuh. Kalau cik nak cari hospital yang pinggir-pinggir bandar sikit, pergi hospital Selayang, penuh juga. Naik atas sikit, hospital Sungai Buloh, penuh juga. Pergi hospital mana? Cuba cik tengok hospital Kuala Kubu. Pergi Kuala Kubu, penuh juga. Minta maaf cik kata, katil tak ada. Nak buat macam mana? Akhirnya hospital mana yang ada kosong? Tengok dekat Gleneagle Intan Jalan Ampang, ada kosong. Gleneagle Intan baru kosong. Register ya RM280, 2,800. Register ya. Itu yang paling murah. Tekan loceng tu, tekan button pun, panggil nurse, nurse datang RM60 sekali nurse datang. Alhamdulillah. Kemudian tekan pula lagi nurse datang pula bawa ubat 2 biji RM120. Nurse tolong bawa saya pergi Tanas, boleh tak bilik air? Pergi bilik air boleh tak? Nurse datang bawa pergi bilik air RM180. Nurse saya tak boleh cebok sendiri, tolong cebok boleh tak? RM380. Masuk hospital 4 hari, tengok-tengok bil RM72,000. Tuan-tuan, masa tu kita tak ada duit, boleh tak kita jadi sihat? Saya ada seorang doktor pakar yang bekerja di Gleneagle Intan lah, Dr. Asmadi bin Ishaq nama dia. Dan dia bagi tahu saya, ustaz, dia ni pakar apa ni, gigi. Kemudian dia pakar apa ni, rahang ni semua ni, dia pakar. Dia tunjuk dekat saya, ustaz, besok saya nak buat operation ni, ustaz. Dia tunjuk seorang pilot, gambar X-ray lah. Gambar X-ray seorang pilot jatuh daripada tingkat 1 rumah kedai sebab mabuk. Pilot ni Cina kata. Dia jatuh sampai rahang ni lari ni, sengit sebelah ni. Besok dia kata, ustaz, saya nak buat operation, makan masa dekat 10 ke 16 jam dia kata. Kena buka ni balik apa semua, nak adjust balik apa semua ni kata. Tak apalah. Dia buat tunjuk dia apa, semua gambar X-ray tu. Lepas tu, lepas 2 bulan lepas tu dia beritahu saya pula, ustaz, ni dulu saya tunjuk gambar ustaz yang gambar X-ray yang dia punya rahang ni naik macam ni. Ni yang gambar yang terbaru. Macam tak ada kesan X-ray, macam tak ada kesan operation ya. Itulah ustaz kata, dah buat, saya buat operation itu, dia kata dekat 13 jam lebih. 13 jam lebih dia buat ni elok dah. Tu sekarang ni macam mana perkembangan dia punya kesihatan pilot ni? Okey dah, semua okey dah. Dah terbang pun pilot ni kata. Dah bawa kapal terbang dah pun dah. Ya ke? Saya pun tanyalah, doktor, berapa kos dia? Kos nak repair ni balik ni, nak sengit dia nak repair balik, bagi sama ni balik ni. Berapa kos dia? Dia kata dekat-dekat 380,000. Tuan-tuan, kalaulah kita ditakdirkan ni sengit sebelah ni, pergi hospital dia nak 380,000, kita masa tu tak ada duit, apa jadi kat dia? Jawab dia memang sengit macam tu lah. Kalau ustaz sengit tu lah, kan kesusah. Duit tak boleh beli kesihatan. Tapi kadang-kadang dengan sebab tak ada duit, payah kita nak jadi orang yang sihat. Duit tak boleh beli lena, tuan. Tapi kadang-kadang dengan sebab tak ada duit yang menyebabkan tidur kita jadi tak lena. Bang, kad kredit tak bayar lagi bang. Ni dah masuk bulan 3 dah bang. Aduh. Rumah kita pun 2 bulan tak bayar dah bang. Sudah. Sekolah agama anak kita dah daripada register sampai hari ni abang tak bayar-bayar lagi. Allah. Rocktek mati pula hari ni bang. Insurans pun mati. Kalau rocktek mati okeylah, beli 6 bulan kan. Ni insurans pun mati. Tuan-tuan, tak leno kita semalaman.
Duit tak boleh beli lena. Kan? Tapi kadang-kadang dengan sebab tak ada duit yang menyebabkan tidur kita jadi tak lena. Ni tuan-tuan dengan ceramah tak lena ni sebab tuan-tuan tak ada duit ni tuan-tuan. Kalau duit lena habis belaka dah. Duit tak boleh beli ilmu. Tapi kadang-kadang dengan sebab tak ada duit yang menyebabkan payah kita nak jadi orang yang berilmu. Tuan-tuan, memang tuan nak beli, nak ilmu ni, ilmu memang tak boleh beli. Tak boleh beli ilmu ni. Tuan-tuan malah nak datang dengan kuliah ke, telefon ni Ustaz Rahimi, boleh tak nak beli ilmu Ustaz? Ustaz bagi nombor akaun saya beli ya. Ustaz bagi saya. Mana boleh beli ilmu tuan? Kan? Tapi kadang-kadang dengan sebab tak ada duit, payah kita nak jadi orang yang berilmu. Ya tuan-tuan. Nak belajar ni formal ke ataupun informal ke. Formal ni belajar di universiti lah. Kan ada silibus dia, dapat sijil dia. Kan? Informal ni kita belajar macam ni lah, informal lah, tak ada silibus dia. Ustaz pun tak ada buat ujian bulanan, tak ada kan. Kan? Jadi itu belajar dalam bentuk informal. Nak belajar ni nak kena ada duit. Allah, saya ingat dulu tuan-tuan nak belajar ni. Saya dengan apa ni, Ustaz Kamal Syari tu satu universiti lah, di universiti tu 1 tahun lah, 1 batch saya tu. Kan? Bila belajar lu susah ni, dapat sijil 4 senawi dah. Zaman tu 4 senawi, sekarang ni sijil tinggi agama, nama dia STAM. Dapat dah, bawa balik kampung dah hantar ke Mesir dah. 2 minggu lagi nak pergi Mesir, bagi tahu abah, nak pergi Mesir ni bah, 2 minggu lagi. Hah? Pergi Mesir ni. Tu nak balik ni ambil duit ni bah, nak bayar duit tiket ke terbang. Abah nak curi duit mana? Tuan-tuan, masa tu harga petai kan 100 keping RM14. Ustaz, apa kena mengena petai dengan Ustaz pergi Mesir? Sebab bapa saya profesional panjat pokok petai. Hari-hari panjat pokok petai. Kan? Ya Allah, saya ingat lagi balik sekolah tingkatan 5 tu, datang Gadak. Ada satu kawasan tu nama Gadak. Gadak tu kawasan ni hutan lah. Okey, sebut Gadak tahulah. Mana dia ikut abah panjat petai. Kan? Ikut abah panjat pokok petai kan. Sampai hari ni bapak saya umur 75, panjat pokok petai lagi. Ya Allah, saya kata bah cukup, sudah-sudahlah bah. Abah tak boleh, inilah kojo abah. Anak dia tak pandai panjat pokok petai kan. Dah panjat pokok petai nak buat sigai lagi. Tonton sigai pun tak tahu kan? Tahu sigai? Tu bubuh buluh tu ikat, naik atas lagi, ikat lagi pakai, bukan pakai tali ni, pakai akar tu hutan ambil. Nak bawa turun pokok petai. Inilah, ni hidup ustaz ni. Hidup dengan petai tu. RM14 dan 100 keping. Tuan-tuan beli kat pasar Ampang 2 keping RM5. Petai. Tu zaman tu lah. Mana nak curi duit mana? Abah mak dengar. Mak dengar kata, lepas saya beritahu tu tengah hari. Dan malam lepas maghrib nah, kata abah. Abah cakap duit tak ada, ni ambil duit mana ni? Tengok-tengok dekat leher mak tak ada rantai dah. Mak pergi jumpa Pak Jak nama dia. Dekat Pokan Tampin tu. Saya orang ni 9 kan, orang Johor, jumpa kat Pak Jak. Simpan dekat kat Pak Jak lah. Kan? Bukan Pak Razak. Allahu Akbar. Nak ceritakan, nak belajar ni kena ada duit. Susah tuan-tuan, ya Allah. Mak bapak ni pula keluar duit. Saya rasa mak bapak tuan-tuan pun macam tu jugalah. Nak sekolahkan anak dia ni, dia korban tuan. Tak apalah, pergilah, dapatlah 2,000. Kan? Masa tu saya ingat lagi $50 ya. $50 ya buat pergi Mesir tu. Belajar overseas $50 ya pak. Kan? Masa tu $100 lebih kurang RM250 tahun 89. Kan? Dah belajar di Mesir pula, Allah tak boleh tahan lah, tengok kesian abah ni hantar duit kita dalam pokok potai hari-hari, tak sanggup dah, cukup habis belajar, balik cepat-cepat. Balik tahun 94 balik. Ustaz Soleh Haji Ahmad beritahu lah, entah lepas mengaji di Mesir, entah kena sambung di Universiti Melaya. Sebab di sana dia kata dia tak ada silibus macam kita ni, dia tak ada kaedah pedagologi dia tak ada kaedah pengucapan awam dia tidak ada buat assignment, dia kata, yang menyebabkan timbul kemahiran untuk kamu nak menyampaikan ilmu tu, kemahiran silibus ni tak apa sesuai, kamu belajar lagi, suruh belajar lagi pula, sambung pula Universiti Melaya.
Allah ustaz, dia kata macam mana aku nak belajar ni? Tak apalah, carilah duit macam mana. Sambil-sambil belajar, sambil-sambil kerja. Duduk di kampung baru tu. Duduk kampung baru. Bukan kerja saya pun, ambil sambil-sambil belajar, hantar gas, hantar ke kedai runcit ni, kedai. Jadi supplier lah dekat kedai sahabat saya. Nak semata-mata nak cari duit tu, nak bayar. 2 tahun belajar tu. Lepas 2 tahun belajar tu pula, masa tu bujang. Lepas 2 tahun ni pula, girlfriend bising pula. Ada girlfriend? Ada. Kan? Bang, dah 2 tahun balik Mesir dah, bila nak menikah ni? Kan? Tuan-tuan, nak kahwin, tapi duit tak ada, hati ingin kahwin. Minta pada ayah, pinjam pada ibu, aku malu. Itu apa? Sweet charity. Betul ke? Sweet September lah tuan-tuan, sweet charity pula. Nak azan dulu ke Ji? Azan.